الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبر، واشرح صدورها فيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Pertamanya, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita rakamkan setinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta izin daripada Allah, kita masih lagi dikekalkan di atas nikmat iman dan Islam, nikmat cukup besar yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam jamaah dan harakah Islamiyah untuk sama-sama memperjuangkan bagi menegakkan kalimatullah yang ulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Menyambung usaha yang dilakukan oleh para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang mana telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah Ta'ala menyatakan bahawa kami tidak putuskan kepada setiap umat itu rasul, melainkan dengan tujuan dan matlamat untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka daripada taghut. Ikhwah akhwat, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan urusan ini dengan secara berjamaah, berkumpulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan urusan untuk menegakkan kalimatullah yang ulia ini secara individu ataupun berseorangan. Bagaimana kita lihat kepada sirah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Islam diberikan kejayaan dan kemenangan oleh Allah. Bagaimana setiap kejayaan, setiap kemenangan sudah pasti ianya akan bermula dengan langkah yang pertama. Umat Islam diberikan kemenangan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada peringkat mereka berjaya memerintah 2/3 daripada dunia ini. Bagaimana kejayaan dan kemenangan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentunya di sana saudara ada langkah yang pertama yang menyebabkan kejayaan dan kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita melihat bagaimana perjuangan yang kita warisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang telah diberikan kejayaan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejayaan dan kemenangan yang gilang gemilang. Kita yang mewarisi perjuangan ini, kita yang menyambung gerak kerja untuk mendaulatkan kalimah Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana untuk kita berjaya? Bagaimana kita untuk menjadi pejuang yang hebat, umat yang mulia seperti mana mereka yang terdahulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mana menerima arahan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan, melaksanakan urusan tanggungjawab sebagai utusan kepada Allah,
maka dakwah disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka telah beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya sekadar mengajak mereka beriman kepada Allah lalu mereka dibiarkan, tetapi setelah mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan medan pembentukan, medan tarbiyah yang merupakan jantung kepada perjuangan Islam ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghidupkan usrah, satu pertemuan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, menghimpunkan para sahabat di kalangan para sahabat yang awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka telah dibentuk dan ditarbiyah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah usrah yang akan kita ceritakan rentetan sunnah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Usrah dengan maksud keluarga ataupun ikatan hubungan yang dibina bukan di atas pertalian kekeluargaan, bukan di atas pertalian hubungan darah dan sebagainya, tetapi usrah di dalam perjuangan dan gerak kerja Islam ini dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka dibina oleh Nabi, mereka dipertautkan hati mereka oleh Rasulullah di dalam keluarga yang dinamakan usrah yang telah dilaksanakan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Disitulah lahirnya para sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu sanggup untuk melakukan apa sahaja, mereka sanggup untuk berkorban, mereka sanggup untuk menempuh segala kesusahan dan apa sahaja demi untuk melaksanakan apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan agama yakni Islam ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah akhwat yang dirahmati Allah, maka usrah, pertemuan yang diadakan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam itulah merupakan suatu langkah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk mengumpul para sahabat sebagai pembantu untuk menolong, membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan urusan ini. Disitulah mereka dibina, disitulah mereka dibentuk, disitulah mereka diberikan kefahaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lahirnya para sahabat yang kita semua sedia maklum berkaitan dengan kehebatan mereka. Mereka bukan sahaja hamba yang dikasihi dan dicintai Allah, mereka juga merupakan hamba-hamba Allah yang sanggup bermati-matian untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pula yang berada di dalam perjuangan Islam ini, maka kita sebagai penyambung kepada risalah nubuwah ini yang sedang berusaha untuk menegakkan kalimatullah hiyal ulya, untuk menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka untuk mencapai kejayaan, untuk kita mencapai kemenangan, untuk yang paling pentingnya mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, maka tiada jalan yang lain yang boleh kita ikuti melainkan jalan yang terbaik yang telah ditunjukkan contohnya kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah terbukti kejayaannya, yang telah terbukti kebaikannya. Maka kita juga perlu mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan urusan ini.
Ikhwah, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada perbincangan kita berkaitan dengan usrah. Usrah yang kita sebutkan tadi, bagaimana sejarah permulaannya yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pembentukan keluarga yang dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pula yang berada di dalam gerakan dan harakatul Islamiyah ini, satu perkara yang mesti kita ingat bahawa usrah merupakan medan kepada diri kita dan saudara-saudara kita yang lain untuk dibentuk, ditarbiyah, dibina, untuk kita menjadi seperti mana para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berada di dalam usrah ini, di sana disebut sebagai medan pembinaan. Maka apabila nak dibina, sudah tentu di sana ada rukun-rukun ataupun bahan-bahan yang mesti ada untuk memastikan berjaya terbina pembinaan yang kita hasratkan. Sebagai contoh, apabila kita ingin mendirikan sebuah bangunan, maka sudah tentu di sana memerlukan beberapa elemen penting untuk mendirikan bangunan ini. Sudah tentu di sana adanya batu bata, di sana adanya pasir, di sana adanya air, di sana adanya simen, ada kayu, ada besi dan sebagainya, yang mana setiap satunya ini akan melengkapi di antara satu sama lain, dan mereka berada di tempat yang selayaknya mereka berada. Batu bata, air, pasir dan simen dijadikan sebagai bahan untuk dibina dinding kepada sebuah bangunan. Manakala besinya pula dijadikan bahan untuk ditanam di dalam konkrit untuk membina bim dan sebagainya. Kayu digunakan sebagai halang ataupun bahan untuk membina bumbung, tingkap, pintu dan sebagainya. Pendek katanya, semua mengambil peranan dan tanggungjawab masing-masing. Walaupun mereka tidak sama, di antara batu bata dengan kayu tidak sama, di antara batu bata dengan simen juga tidak sama. Tetapi apabila mereka bersama dan mereka diletakkan di tempat yang selayak dan sepatutnya mereka berada, akhirnya terbinalah sebuah bangunan yang kukuh dan mampu untuk melindungi penghuni yang berada di dalamnya.